Takut tak muak tempat duduk. Ada pun neraka Allah, pitu saja 70 tahun jalan. Pitu neraka tu 70 tahun kalau kita jalan lik ni sampai belah ni, pitu saja. Dah takkan pitu besar pada rumah. Rumah besar lagi nak neraka lebih besar. Penjara Taiping apa orang muat? Ipoh ada penjara? Tak ada. Penjara Taiping berapa orang muat? Tak tahu. Kalau kita jawab kan malu orang Terengganu tahu. Orang Terengganu ni tahulah ke? Berapa orang muat? Berapa? 1,500. 2,500. Orang biasa masuk penjara dia tahu. Sikit lagi, sikit. Ni. Ni betul. Boleh. Okey. Kemah. 2,500 penjara. Maknanya kalau penjenayah 5,000 orang tak muat. Faham? Maka neraka Allah ni ramai-ramai mana pun muat belaka. Disebut dalam hadis kursi daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat, jin dan manusia semua pakak deraka pada Allah. Pakak tak sembahyang, pakak kedarah harak, pakak berjudi, pakak berzina. Semua buat dosa belaka, muat neraka Allah. Tak ada masalah. Dah kalau 2,500 orang yang boleh muat penjara, dah kalau lokak lagi kecil. Lokak pulih. 30 orang yang muat bala boleh lokak. Dah kalau 20,000 orang pakak pecah rumah semalam ni, buang kis. Tidak dibicarakan apa? Pasal ramai sangat penjenayah. Nak lerabah dia nak buah. Nak ambil ke mana? Yang melakukan jenayah 20,000 orang. Maka sebut dalam hadis kursi, daripada zaman Adam sampai kiamat, pakak manusia dengan jin semua derhaka kepada Allah, beribu-ribu ratus juta bilion muat di dalam neraka. Jadi tak ada dah kita dua pilihan, nak masuk syurga, nak masuk neraka. Maka dijadikan syurga itu untuk orang-orang beriman. Tiap orang beriman, jahat lagu mana pun dia akan ke syurga. Ini sabit dalam hadis sahih. Dalam satu hadis ceritakan akhirnya akan dibuka pintu neraka kali terakhir untuk dikeluarkan orang-orang yang salah. Rupa-rupanya orang yang ada kalimah syahadah dalam hati dia. Bila keluar orang yang terakhir ni, akan ditutup pintu neraka dan tidak akan dibuka lagi selama-lama. Disebut dalam kitab Aqidah Mukmin bahawasanya bila masuk ke dalam syurga, orang-orang yang terakhir daripada neraka ni muka dia hitam. Muka hitam kerana kepanasan api neraka. Apakah Allah buat neraka ni untuk kita? Kan, buat untuk orang yang kafir saja. Dapat siapa orang beriman masuk? Masuk untuk dibuang dosanya. Kerana syurga ni barang baik, benda bersih. Dia tidak akan terima benda-benda kotor. Orang yang ada dosa tak boleh, dibersihkan. Sama ada dibersihkan pada ketika selesai hisab, seperti diampunkan oleh Allah, maka dia masuk syurga. Atau mendapat syafaat Rasulullah, dia masuk dalam syurga. Atau orang yang keluar daripada neraka setelah bersih dosanya, dia masuk syurga. Orang kafir yang ada di sekeliling kita ni, kalau dia mati dalam kafir, maka tepat di neraka. Lama mana dia duduk di neraka orang kafir? Dulu, kini, selamanya. Nampak? Abadah tu tidak ada lagi penghabisan bagi masa. Tak ada sudah. Maka kita kena tengok, apabila kita kaji, banyak lagi orang lain yang sama sezaman dengan kita. Allah hidupkan sebagai Kristian, Allah hidupkan sebagai Hindu, Allah hidupkan sebagai Buddha. Berbilion-bilion, sekarang lebih daripada 7 bilion penduduk dunia, 1.8 bilion je orang beriman, orang Islam. Maka kita masuk dalam 1.8.
Bilakah masih lagi kita tunggu untuk mensyukuri nikmat yang besar ni? Ada masa dah lah. Bila kita syukur nikmat iman kita, Allah garanti Allah akan beri senang kepada kita. Kalau tidak dunia akhirat, la in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur nikmat aku tambah kepadamu. Lam tu maknanya bukan aku bergurau, bukan aku cakap bakit lawak. Aku cakap serius, kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah dah tambah lam pula. Padahal awak mari pula dengan nun taukid sakilah. Padahal Allah boleh jawab la azidukum. Tiba-tiba Allah jawab la azidannakum. Maknanya pasti, garanti kamu akan aku tambah nikmat-nikmat. Maka kalau kita syukur nikmat iman dengan melakukan amal taat, la azidannakum, aku tambah iman kamu. Iman kita kau bertambah. Bila iman kita bertambah, maka benda yang susah jadi senang, benda berat jadi ringan. Kita ni tak ada lagi benda-benda berat dalam ujian iman. Nah, Allah uji kita gitulah, gaji kecil, anak sakit kuning gitu je, tak boleh buat ihsan, faham? Nampak? Tak boleh ngajar dalam masjid, benda-benda kecil je. Kalau tengok dengan keadaan umat Islam di seluruh dunia, di sekeliling kita, ringan sangat kita. Maka kita sebagai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jikalau kamu mengikut akan sebahagian daripada umat yang telah kami beri kitab, iaitu Yahudi Nasara, nescaya kamu akan menjadi sesat semula. Apa yang diberitahu oleh Allah dalam ayat ni, yakni mu orang beriman, mu orang Islam, jangan ikut orang kafir, jangan ikut Yahudi Nasara. Kalau ikut sesat. Sebab tu Allah wajibkan kita membaca surah Fatihah di dalam tiap-tiap rakaat sembahyang. Allah tak wajibkan surah lain, Allah wajibkan surah Fatihah. Yang dalam surah Fatihah tu ada pengakuan bahawasanya, iaitu bangsa atau umat yang paling jahat adalah Yahudi, dan yang paling sesat adalah Kristian. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku minta padamu, hai Tuhan, memberilah aku, tunjuklah aku, bimbinglah aku jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat, jalan para nabi, jalan orang-orang yang membenarkan agamamu, jalan orang yang mati syahid, jalan orang-orang soleh. Dan jangan mu jadikan aku ikut, ataupun maknanya ghairil maghduni, aku tak mau ikut, aku tidak akan ikut sekali-kali al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Kita buka kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Al-maghdubi alaihim al-yahudu, orang Yahudi.